Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam Al-Quran melalui surah Al-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Sebagai seorang insan, untuk kita mengubah nasib kita, Allah gunakan kita kekuatan akal fikiran untuk kita berfikir. Allah berikan kita kekuatan fizikal untuk kita bekerja, dan Allah berikan kita potensi diri kita untuk kita kembangkan. Untuk bercerita soal potensi diri pada hari ini, bersama saya ialah Dr. Adnan Umar, seorang clinical psychologist. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, untuk sebagai cetusan minda kita pada hari ini, saya ingin bertanya pada Doktor, apakah yang dikatakan tentang human nature dan apa pula yang dikatakan tentang human potential? Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dari segi perspektif psikologi yang seiring dengan perspektif agama, tak kisahlah agama mana-mana pun, bahawa setiap manusia itu memang dilahirkan dengan fitrah atau human nature yang dah kekal. Di mana human nature itu memang asalnya mulia, lalu dia boleh melonjakkan human potential yang maksimum dan optimum. Daripada perspektif agamanya, Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kamu itu diciptakan dengan semulia-mulianya. Lalu Allah sambung lagi, wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setengah ulama kata surah At-Tin tadi merujuk kepada kesempurnaan fizikal, surah Wasyamsi wa Duhati merujuk kepada kesempurnaan yang tidak fizikal. Lalu kalau kita kembali kepada fakta sejarah, Bible dan Quran dan banyak sejarawan yang mengatakan bahawa kita semua ni berasal daripada satu ayah yang namanya Adam. Lalu bila Allah itu ciptakan Nabi Adam di dalam tempat yang memang dah mulia, syurga. Sebelum Adam itu dihidupkan sebagai spesies manusia, Adam itu sudah pun diajarkan segala sesuatu. Lalu dia memang dah tahu akan segala-galanya, dan kita ini memang mewarisi DNA yang sebegitu. Jadi secara ringkasnya, pakar psikologi itu memang percaya bahawa kita itu dilahirkan dengan potensi-potensi yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, lalu kita boleh hidup sebagai manusia yang memang tinggi. Cuma potensi itu diklasifikasikan satu, kebolehan atau kelebihan, kedua, kelemahan dan kekurangan. Jadi hidup kita ni dari segi psikologi dan dari segi perspektif agama, kita kena identify kedua-duanya sekali. Lalu kita lonjakkan yang kebolehan tadi dan kita tampung atau kita bantu kelemahan tadi. Itu sebagai pembukaannya. Baik Doktor, Allah juga merakamkan di dalam Al-Quran apabila Allah cipta tentang Nabi Adam. Saya sentuh sikit bila Doktor sebut tentang Nabi Adam tadi. Allah tanya pada malaikat tak boleh jawab, tapi Allah tanya Nabi Adam boleh jawab. Maksudnya ada satu kehebatan yang ada pada Nabi Adam yang kita warisi pada hari ini selaku anak Adam. Jadi ke manakah kita bawa kehebatan itu Doktor? Yang secara fizikalnya semakin hari kita semakin membesar. Adakah kehebatan itu mengikut kita ataupun dia tercicir di situ? Okey. Dari segi perspektif psikologi, kalau kita tengok pada teori-teori human development, contohnya Jean Piaget yang menciptakan cognitive atau intellectual development, di mana manusia itu intellectually membesar daripada satu peringkat pada satu peringkat yang lain. Lalu yang kita kena buat itu, kita kena identify di mana seseorang itu, lalu kita perkayakan, kita bantu dan kita sokong intellectual development tadi. Yang paling jelas itu, manusia itu dari segi fizikalnya memang ada tahap-tahapnya. Dia bermula dengan bayi, jadi kanak-kanak, lalu remaja, dewasa dan seterusnya. Tidak ada bayi yang terus lompat jadi dewasa. Jadi tugas kita itu, pertama sekali lagi identify di mana tahapnya, lalu kita memperkasakan setiap kebolehan itu. Keduanya, psikologi dan agama memahami bahawa manusia tu kalau nak mulia,
kalau nak mencapai tahap yang tinggi, semua aspek-aspek manusia itu mesti dibangunkan. Kita ni ada spiritual development, ada emotional development, ada social development, ada intellectual development. Jadi kepincangan itu berlaku bila salah satu development ini dikesampingkan. Okay. Ada manusia yang intelektualnya memang hebat ke depan, okay, tapi dia menjadi manusia yang moralnya agak teruk. Okay. Ada manusia yang mencari spiritual development, lalu dia pergi ke tempat-tempat yang jauh daripada manusia, lalu dia bertapa di situ. Okay. Lalu dia tak menyumbang apa-apa kepada masyarakat sebab dia menjaga diri dia saja. Di situ mungkin dia punya spiritual development tu tinggi, ya. Tapi social development dia seolah-olah kosong di situ. Okay? Jadi psikologi dan agama memang setuju bahawa semua itu mesti dibangunkan secara serentak. Baik doktor, bila kita bercerita tentang potensi yang kita ingin bangunkan, mesti ada cabaran, mesti ada halangan. Sebab apa? Kita balik pada cerita Nabi Adam tadi, Iblis laknatullah dah berjanji dia tak akan bagi laluan mudah kepada anak Adam ni. Jadi pada persekitaran kita pada hari ini, apakah yang halangan-halangan yang mengekang kita untuk membangunkan potensi manusia ini tadi? Pakar-pakar psikologis dan sosiologis sebenarnya, okay, dalam menghuraikan faktor-faktor, dia ada push factor, dia ada pull factor. Okay. Apakah faktor-faktor yang menolak potensi tadi ke depan? Apakah faktor-faktor yang menarik potensi itu daripada maju ke depan? Ada faktor-faktor yang melibatkan manusia itu sendiri, yang psikologi itu memang banyak teorinya. Ada faktor-faktor persekitaran yang pakar-pakar sosiologi lebih fokus pada faktor tersebut. Okay. Ada manusia yang boleh melonjak disebabkan internal motivation atau intrinsic motivation. Okay. Ada manusia yang mampu melonjak lebih kalau dia punya external motivation itu kita perkasakan. Contoh, ada anak-anak yang suka membaca dan mampu kedepankan dengan potensi membaca itu tanpa diasuh, tanpa diberikan ganjaran-ganjaran luaran. Tapi ada anak-anak yang kalau kita tak bagi ganjaran atau external motivation, potensi membaca itu agak perlahan. Tapi yang pentingnya di situ, setiap manusia itu memang dilahirkan dengan potensi suka membaca. Itu yang untuk manusia tadi. Okay? Sebagaimana yang dibacakan surah Ar-Ra'd tadi, manusia itu tak boleh berubah selagi dia merubah diri dia dan kaum persekitarannya. Okay? Dari segi sosiologi dan psikologi, dia memang setuju dengan wahyu tadi. Okay? Faktor luaran tadi banyak, ya. Faktor media, faktor keluarga, faktor kawan-kawan, faktor sekolah dan pelbagai di situ. Okay? Kita juga tahu setiap manusia yang setinggi mana potensi sekalipun, kalau faktor luaran itu negatif, dia boleh mengekang potensi manusia yang mulia tadi. Okay? Contoh yang orang selalu ceritakan pasal Mr. Bill Gates. Okay? The youngest billionaire ever in the history of civilization through hard work. Okay? Seorang pelajar yang common saja masa high school, okay? Lalu lepas tu masuk Harvard University dan tak mampu dengan kehebatan Harvard itu, lalu dia keluarkan daripada Harvard University. Okay? Lepas dia keluar daripada Harvard University itu, dia terus dengan cita-cita, dia duduk kat basement rumah mak ayah dia. Okay? Lalu dia memang dah ada potensi yang tinggi sebab minat dia kepada itu memang dah tinggi. Okay? Tapi di situ dia memerlukan seolah-olah lonjakan luaran supaya potensi itu terus ke depan. Okay? Lalu orang tertanya, kenapa Bill Gates itu begitu hebat? Ada orang kata disebabkan mentor atau gurunya hebat. Siapa gurunya? Stephen Covey yang menulis buku The 7 Habits of Highly Effective People. Lalu digabungkan dua potensi di situ. Potensi dalaman Bill Gates dan potensi luaran. Tapi kalau kita tengoklah siapa-siapa yang hebat sekalipun, ya, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, dia tak boleh berdakwah seorang sebab dia juga dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang hebat
dan dikelilingi oleh bi'ah-bi'ah yang solehah begitu. Okay. Lalu di situ ada interactions between internal, external, dan ada interaction between the pull and push factor dalam kita develop human potential. Yang Bill Gates tadi doktor tu cerita pasal positif. Sebab apa? Ada faktor yang positif yang mempengaruhi Bill Gates. Bagaimana pula kalau faktor tu ada faktor negatif yang mempengaruhi pembentukan potensi tadi doktor? Okey. Okay. Dari segi psikologinya yang kita cakap tadi, sebagaimana Islam juga berbicara, manusia tu hanya boleh ke tahap yang paling mulia atau optimum. Yang paling optimum tu menjadi khalifah di bumi ini bila setiap potensi itu dibangunkan serentak. Kepincangan itu berlaku bila pembangunan itu tidak serentak. Contohnya, kalau kita tengok di Johor ini, Johor merekodkan kadar HIV dan AIDS yang tertinggi di kalangan remaja. Johor juga merekodkan kadar kehamilan remaja umur 10 hingga 19 tahun yang paling tinggi. Puratanya ada 1,000 kehamilan setiap bulan. Bagi remaja umur 10 hingga 19, 1/3 daripada 1,000 tadi di kalangan ibu yang masih belum berkahwin. Persoalannya, kenapa anak itu berzina? Kenapa anak itu melakukan hubungan seks yang di luar fitrah? Sedangkan wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anak-anak ini juga dilahirkan dengan the ability to know what is right, the ability to know what is wrong. Tadi yang memuliakan kita berbanding kita dengan malaikat yang dilahirkan dengan takwa sahaja, dia tak ada fujur tadilah. Lalu kalau kita tanya anak-anak ni, tahu tak bahawa zina itu haram? Dia memang akan jawab bahawa dia tahu zina itu haram. Tapi kelemahan diri dalaman dan persekitaran yang menarik dia ke situ. Lalu contohnya, kalau kita tengok salah satu kepincangan civilizations yang hebat di luar sana, Roman Empire ke Persian Empire je, salah satu punca kejatuhan empire itu bila berlakunya kepincangan seksual di kalangan masyarakat mereka. Kalau kita bawa kembali ke Johor dan di Malaysia, bagaimana di setengah-setengah tadika sudah ada pertandingan Ratu Cantik di kalangan anak-anak yang umurnya 4-5 tahun. Lalu anak-anak tu dibangunkan dari segi fizikalnya. Jagalah fizikal kamu supaya nampak cantik dan mantap. Lalu bila kita ekstrim dalam pembangunan fizikal, kita pun ketepikan pembangunan yang lain. Kedua, kalau kita tengok dari segi sistem media yang ada sekarang lah, kebanyakan rancangan-rancangan itu cuma memenuhi kehendak-kehendak fizikal, kehendak-kehendak nafsu fizikal sahaja. Lalu kita bangun kat situ, kita hidangkan anak-anak kita dengan jamuan-jamuan sebegitu, lalu intellectual development, spiritual development tadi kita ketepikan. Lalu berlakunya kepincangan di situ. Bila kita lihat bila potensi-potensi tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang negatif doktor, maka kesannya adalah negatif. Jadi kesan yang negatif ini boleh kita kategorikan sebagai extreme case. Jadi pada pandangan doktor, sejauh mana extreme case ini dah berlegal di dalam masyarakat kita pada hari ini? Ada dua benda tadi yang kita cakapkan tadi. Pertama, bila berlakunya kepincangan dalam pembangunan atau development yang tak seimbang. Walaupun di mata manusia biasa, orang tu membangun sebab kenapa? Mungkin dia intellectually memang dah ke depan. Lalu orang nampak dia memang berjaya lah. Atau anak tu memang menang tempat pertama Ratu Cantik. Mana dia digelar hero ke champion semula. Cuma dari segi psikologinya, orang tu belum dikatakan berjaya sebab dia cuma berjaya dalam satu potensi daripada banyak-banyak potensi tadi. Lalu kalau kepincangan tu ekstrim, dia akan membawa kepada kes-kes ekstrim dalam hidup manusia. Kepakaran saya yang asal tu adalah suicidology. Suicidology itu the studies of suicide. Yang saya kaji itu adalah suicide di kalangan remaja.
Kalau kita bawa contoh negara Jepun, negara yang merekodkan kadar bunuh diri di kalangan remaja yang paling tinggi di dunia. Sudah 15 tahun, trennya masih macam tu. Persoalannya kenapa? Kalau kita tengok dari segi logiknya, most humans love life. Most human will do anything to preserve life. Manusia tu nak bayar berjuta-juta kalaulah boleh hidup just one more day. Jadi kalau logiknya, kalau manusia tu will go to great extent to preserve life, why are some people choosing death as an option? Kalau kita tengok what is unique about Japanese culture dari segi remaja yang bunuh diri tadi, kes ekstrim tadi, disebabkan satu potensi sahaja yang dibangunkan. Di negara Jepun, a 15-year-old boy must go to an engineering school. A 15-year-old girl must enter medical school. Seolah-olah manusia itu saja yang wajib dibangunkan. Jadi bila potensi itu tidak sampai ke situ, dan bila manusia itu mendefinisikan bahawa berjaya itu situ sahaja, lalu anak-anak ni merasakan mereka tu gagal lah. Walaupun mungkin socially dia hebat, walaupun physically dia juga hebat, tapi dah itulah yang masyarakat itu suruh dia kejar, lalu dia pun bunuh diri. Contoh ekstrim kedua dalam kes eating disorders. Kes ni biasanya berlaku di kalangan anak-anak perempuan sahaja, wanita sahaja. Peliklah maknanya. Kita ambil anak yang badannya dah 40 kg. Ambillah definisi mana pun, dia memang dah slim dan kurus lah. Tapi bila dia tengok cermin, dia nampak dia tu seolah-olah 100 kilogram. Macam mana human mind tu yang asalnya mulia, yang waras. Tengok cermin, di sini dia 40 kg, tapi dalam cermin tu dia nampak dia badan besar lah. Kenapa? Sepatutnya dah kurus lah. Maknanya kalau kita tengok persekitaran sekarang ni, bila kita bagi extra emphasis kepada physical development, lalu kita define beauty as such and such, lalu anak tu kejar dengan image sebegitu, lalu jadi case extreme. Sigmund Freud, the father of Western psychology, dia keluar teori macam mana orang tu suffer eating disorders. Dia mengatakan bahawa seorang anak perempuan tu tak nak membesar. Sebab kalau dia besar, dia akan jadi hodoh macam mak dia, lalu dia akan starve, dia memang tak nak makan, refuse to eat, supaya di badan dia makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, seolah-olah dia tak nak progress, dia nak digress. Digressing itu dari segi development against fitrah. Sebab kita tak boleh daripada dewasa nak kecil balik jadi seorang bayi. Kita nak tak nak, kita kena ikut fitrah, kita terus dewasa. Dari segi Freud tadi, yang ekstrimnya, dia nak digress, nak kuruskan balik dan nak masuk balik ke dalam rahim ibunya. Itu yang difikirkan. Kes ekstrim ketiga tu multiple personality disorders. Ini adalah penyakit-penyakit zaman moden. Yang 40-50 tahun dulu memang kita tak pernah dengar lah. Multiple personality disorder tu macam mana seorang manusia boleh bercakap dalam macam-macam jenis suara, lalu dia punya facial expression pun menggambarkan suara-suara atau aktor-aktor yang dia bercakap tadi lah. Banyak kes-kes yang anak itu didera masa kecil oleh ibu dan ayahnya, lalu dia merasakan trauma penderaan itu terlalu teruk bagi dia untuk dihadapi. Lalu dia tak nak hidup dalam realiti dunia sekarang, lalu dia membuat fantasi hidup. Jadi dalam fantasi itu dia jadi orang lain, dia dapat ibu yang lain, dia dapat ayah yang lain, dia dapat kawan yang lain. Lalu mereka tu bila dia bersuara dengan suara-suara yang sebegitu. Jadi manusia ni dari segi itu special lah. Potensi to be very good, potensi to be very bad tu dia memang wujud lah. Sebab tu salah satu konsep dari segi psikologi atau agama itu, kita tu kena ada moderation.
we have to live the middle way. Either extreme tu dia akan jadi abnormal. Dari segi psikologis, dia ada abnormal psikologi. Kita mengkaji bagaimana manusia asalnya waras dan pintar, okay, dia jadi ekstrim sebegitu. Ya, bila doktor cerita pasal bunuh diri, pasal tak nak makan, saya lihat benda ni dia penyakit. Dia satu penyakit. Kalau kita demam, kita ada Panadol. Jadi untuk yang extreme case tadi, apa rawatan yang boleh diberikan dari sudut pandang doktor? Okey. Malangnya kita tak ada Panadol untuk benda-benda yang sebegitu, okey, tapi alhamdulillah kita memang ada terapi-terapinya, okey. Jadi kita backward sikit ya. Okay. Kita perbincangan kita tadi bermula dengan Nabi Adam. Yang Allah dah ciptakan semulia-mulia manusia, yang dia memang Allah utuskan ke dunia ini menjadi khalifah. Okay. Ramai ulama kata dia memang khalifah yang pertama. Tapi ada satu fakta bahawa sebelum dia tu jadi khalifah, dia juga bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu once upon a time, potensi dia yang kurang elok itu juga terlonjak, lalu dia dibuang daripada syurga, jatuhlah dia ke dunia ini. Okay. Sebab Allah itu tahulah bila dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, lalu dia sambung thumma radadnahu asfala safilin. Yang mulia tadi, yang sempurna tadi, ada kadang-kadang status dia jatuh rendah. Dalam surah Al-A'raf 179 itu Allah cerita kadang-kadang ada manusia tu lebih teruk lagi daripada binatang. Okay. Manusia macam mana? Allah kata they have heart but they think not. They have eyes but they see not. But they have ears but they listen not. Okay. Dalam surah Wasyamsi wa duhaha tadi kan, okay, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di situ ada terapi-terapinya. Lalu bila Nabi Adam tu bersalah, okay, dia terjebak dalam kepincangan potensi tadi, okay, lalu dia bertaubat. Okay, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Simboliknya itulah terapi dia. Okay, contoh kedua Nabi Yunus. Okay. Allah pesan kepada semua Nabi, bila kamu berdakwah, kamu tak boleh mengajuk. Kamu tak boleh putus asa. Teruk macam mana kamu pun, kamu kena bertahan. Tak boleh pandang belakang dan terus keluar daripada kampung tu. Tapi itulah ujian kepada Nabi Yunus, dan dia merajuk dan dia keluar daripada kaumnya. Lalu apa terapi dan tarbiyah Allah tu? Allah campakkan dia ke laut, lalu dia ditelan oleh ikan Kata alim ulama, kalau dia tak bertaubat sebagai terapinya, disitulah kuburnya. Okay. Lalu dia bacakan yang kita selalu baca dalam sujud-sujud akhir kita dah. Okay. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu dia kembali menjadi seorang nabi rasul yang mulia sebagaimana atuknya Nabi Adam. Okay. Dari perspektif psikologinya, kita juga ada terapi-terapi yang sebegitu. Okay. Terapi pertama tu biasanya kita buat proper diagnosis, di mana kepincangan potensi tadi yang sepatutnya kita bangunkan. Okay. Bila kita dah identify itu kepincangan tu, lalu kita buat psikoterapi. Kita pulihkan, kita rawatkan sebagaimana Allah tadi merawat, memulihkan Nabi Adam dan Nabi Yunus tadi. Okay. Tapi kalau kita buat semua tu dan kita campakkan yang dah dirawat tadi ke tengah masyarakat, kadang-kadang kepincangan masyarakat tu masih lagi terpalit kepada yang kita dah terapikan tadi. Sebab itulah kita juga kena buat terapi persekitaran. Okay. Contoh, okay, kita kembali kepada contoh yang kehamilan anak-anak perempuan di luar nikah tadi, yang HIV dan semua tu lah. Okay. Macam mana kita nak terapikan satu masyarakat? Banyaklah cara-caranya. Kita boleh buat khusus-khusus kesedaran. Ya. Terutama pihak sekolah kena lebih proaktif. Ya. Maknanya sekolah tidak lagi boleh membina intellectual development sahaja. Kenapa? Zaman moden menuntut sekolah tu disebabkan anak tu berada di sekolah paling kurang 8 hingga 10 jam satu hari.
lalu some of the parenting tu sekolah lah juga kena buat. Kedua, ibu ayah kalau zaman moden ni, kena juga arif akan kepincangan-kepincangan tadi, lalu mereka bolehlah maknanya bersama-sama dengan sekolah tadi membangunkan semua potensi-potensi yang anak tadi. Contohnya, ada ibu dan ayah sekarang UPSR pun dah kena pergi tuition daripada pagi sampai malam, kan? Dahlah sekolah tu memang dah akademik, balik rumah tu kena pergi tuition lagi lah. Maknanya kalau itulah kita sogokkan pada anak-anak kita siang dan malam, bulan dan bulan, maknanya situ ada kepincangan lah. Sebab kita nak bangunkan intellectual development sahaja. Dari segi psikologi pun orang tu akan bosan dan penat. Maknanya dari segi contoh-contoh yang biasa tu, kalau kita suruh orang tu makan nasi dagang je 2-3 minggu tak berhenti-henti, kalau dia suka nasi dagang sekalipun, lama-lama dia akan bosan juga. Lalu kita hidanglah nasi ambangnya ke, nasi lemaknya ke, lalu pelbagai di situ. Begitulah juga dengan potensi dan cita rasa manusia yang kita kena hormati. Kalau kita nak mulia sebagaimana Nabi Adam. Sebagai penutup kepada bual bicara kita pada hari ini, apakah harapan doktor terhadap masyarakat kita, pada remaja kita, agar kita boleh kembali kepada fitrah Nabi Allah Adam yang memang Allah ciptakan dengan kehebatan, keunggulannya? Sebagai seorang kaunselor sekolah dan sebagai seorang psikologis dan sebagai seorang Islam, saya memang sentiasa positif. Kenapa? There's no other options lah. Being negative is not an option. Sebab bagi saya, being negatif itu sudah jadi satu kepincangan kalau kita ada. Betul, setiap manusia itu ada kelemahan. Nabi Adam itu mulia, tapi dia pernah berdosa dengan Tuhannya, tapi dirawat dan kemuliaan itu kekal sebegitu. Jadi kalau kita gembelingkan tenaga dan kita, kalau psikologi kata, we take one day at a time, one person at a time, kita buat psikoterapinya, dan kita juga banyak kepakaran di luar tu. Lalu kalau kita gembelingkan semua sekali, saya yakin bahawa kita mampu membuat semua tu, lalu kita kembalikan fitrah manusia tu setinggi yang mungkin. Winston Churchill cakap, dia kata, a pessimist finds difficulty in every opportunity, but an optimist or a positivist find an opportunity in every difficulty. Susah mana pun kita tukarkan cabaran tadi mencari peluang-peluang untuk kita bantu diri kita dan membantu manusia di sekitar kita untuk kita lonjakkan kembali kemuliaan yang memang dah ada di situ. Baiklah, itu setakat sini saja perkongsian kita bersama Dr. Adnan Umar. Semoga apa yang dikongsikan oleh doktor dapat kita manfaatkan dan kita guna pakai secara bersama. Saya mewakili warga kerja Pertubuhan Ikram Negeri Johor mengucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi berkongsi masa, berkongsi pandangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.